Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Nazri dari kelas DPAH 1C. Pada akhir projek ini, kumpulan kami telah memilih syarikat Starbucks. Saya akan memetakan pengenalan tentang Starbucks dan saya akan menceritakan bagaimana syarikat Starbucks ditubuhkan. Starbucks adalah rangkaian kedai kopi dan kopi antarabangsa yang berpangkalan di Seattle iaitu di Washington yang terletak di Amerika Syarikat. Starbucks merupakan kedai kopi yang paling besar di dalam dunia ini. Starbucks pada mulanya ditubuhkan di Pike Place Market di Seattle, Washington pada tahun 1971 oleh 3 orang sahabat, iaitu yang pertama, guru bahasa Inggeris yang diberi nama Jerry Baldwin, yang kedua, guru sejarah iaitu Zev Siegel dan seorang penulis bernama Gordon Walker. Sahabat bertiga itu menerima ilham daripada Alfred Pitt iaitu kenalan peribadi mereka yang menyuruh mereka untuk menjual biji kopi yang bermutu tinggi dan kelengkapan untuk membuat kopi. Usahawan Howard Schultz menyertai syarikat Starbucks pada tahun 1982 di Milan. Italia mensyaratkan syarikat ini menjual kopi dan espresso serta menjual biji kopi. Di syarikat Starbucks, mereka menjual drip brewed coffee, minuman panas yang berasaskan espresso, minuman sejuk, makanan ringan, barangan seperti koleh dan biji kopi. Mereka juga turut memasarkan buku, muzik dan filem. Kebanyakan daripada produk syarikat mereka mengikuti tema dan musim yang khusus mengikut lokasi kedai setiap negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurdin Afrina Aiman binti Muhammad Nazri dan saya dari kelas DPAH 1C. Saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat. Syarikat Starbucks pertamanya dibina di Seattle, Washington, Amerika Syarikat. Kedai Starbucks ini terkenal dengan kedai kopi yang terbesar di seluruh dunia dengan 16,120 buah kedai di 49 negara, 11,000 di Amerika Syarikat, 1,000 di Kanada, 800 di Jepun. Lokasi pertama di luar benua Amerika Utara dibuka di Tokyo, Jepun pada tahun 1996. Starbucks juga menjual minuman sejuk, makanan ringan dan barangan seperti koleh dan biji kopi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurdin Afrina Aiman binti Muhammad Nazri dan saya dari kelas DPI 1C. Saya akan menerangkan tentang kelebihan syarikat Starbucks. Kekuatan syarikat yang pertama adalah syarikat Starbucks ini adalah syarikat yang terkenal di seluruh dunia. Sebagaimana yang kita tahu, syarikat Starbucks ini adalah syarikat yang terkenal di seluruh dunia. Bukan sahaja di Malaysia, malahan di Singapura, di Indonesia, di Amerika Syarikat dan lain-lain tempat lagi. Bukan satu sahaja cawangan di setiap negara, malahan berbelas-belas, berpuluh-puluh di setiap negara. Cuba bayangkan, banyak cawangan Starbucks di setiap daerah dan negeri di seluruh dunia. Dan cawangan Starbucks sekurang-kurangnya mempunyai 2 ataupun 1 cawangan di setiap negara. Seterusnya, syarikat ini mempunyai produk yang berkualiti tinggi. Setiap produk menggunakan bahan yang agak mahal kerana kebiasaannya benda yang mahal ini kualitinya bagus. Mereka akan menggunakan bahan yang berkualiti tinggi kerana mereka sangat menitik beratkan kuantiti dan kualiti sesuatu barang yang akan berikan kepada pelanggan-pelanggan mereka. Sebagai contoh, kopi yang digunakan untuk membuat air. Kopi tersebut akan diproses dahulu sebelum mereka menikmati kopi yang segar sebelum dihidangkan. Selain itu, kekuatan syarikat Starbucks adalah kemudahan awam. Syarikat Starbucks menyediakan beberapa kemudahan untuk orang awam seperti tandas yang selesa dan soket elektrik bagi yang menggunakan komputer riba untuk melunaskan kerja masing-masing. Dengan itu, para pelanggan dapat menikmati minuman dan makanan sambil membuat kerja di sana. Seterusnya, kelebihannya adalah mempunyai tempat ataupun suasana yang menarik. Syarikat Starbucks bukan sahaja menitik beratkan tentang kualiti dan kuantiti makanan sahaja. Bahkan mereka juga akan memastikan tentang keselesaan para pelanggan mereka. Mereka mempunyai tempat yang menarik di dalam kafe mereka. Para pelanggan boleh menikmati makanan dan minuman dengan selesa.
Lebih-lebih lagi pada zaman kini, mereka lebih suka bergambar dengan rakan-rakan masing-masing. Jadi, dengan adanya dinding dengan rekaan-rekaan yang menarik, mereka boleh bergambar melatar belakangan dinding yang menarik tersebut. Kekuatan yang terakhir adalah kedudukan yang strategik. Setiap cawangan akan dibuka pada tempat yang terdapat banyak komunitinya. Sebagai contoh, di pusat membeli belah, di pusat bandar, di stesen minyak dan lain-lain. Hal ini demikian kerana biasaannya tempat yang strategik adalah menjadi tumpuan pihak orang ramai. Jadi, mereka mudah untuk mencari lokasinya. Mereka mudah untuk berkunjung ke Starbucks untuk memilih air kegemaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira Izzati binti Tajuddin daripada kelas DPAH 1C. Saya akan menerangkan tentang kelemahan Starbucks. Yang pertama, harga yang mahal. Harga untuk setiap cawan kopi atau makanan ringan di kedai Starbucks sememangnya sangat mahal berbanding dengan kedai yang lain. Dan ini menjadi peluang kepada pesaing lain untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, tidak mempunyai produk yang unik. Kedai Starbucks tidak mempunyai keunikan produknya tersendiri dan ini menjadi peluang kepada pesaing lain untuk meniru dan memasarkan produk yang hampir sama dengan Starbucks. Yang ketiga, kesan kesihatan. Rasa kopi di kedai Starbucks sememangnya sangat sedap. Tetapi, tahukah anda, terdapat kalori dan gula yang sangat tinggi di setiap hidangan cawan. Antara produk yang mengandungi kalori dan gula yang sangat tinggi ialah yang pertama, Pokemon Go Frappuccino. Yang kedua, Cascara Latte. Yang ketiga, Ice Cinnamon Almond Milk Mojito. Dan yang terakhir sekali, yang keempat ialah Vanilla Sweet Cream Cold Brew. Jadi itu adalah antara produk yang mengandungi kalori dan gula yang sangat tinggi. Dan seterusnya, ini pula adalah antara gejala yang akan berlaku sekiranya kita mengambil kafein yang terlalu banyak. Antara gejalanya ialah yang pertama, rasa gementar dan gelisah. Yang kedua, jantung akan rasa berdebar. Yang ketiga, tekak akan rasa mula loya. Yang keempat, rasa pening. Yang kelima, insomnia, iaitu kesukaran untuk tidur. Dan yang terakhir sekali, yang keenam adalah rasa bimbang secara tiba-tiba. Seterusnya, yang keempat, kurang pengiklanan produk. Kedai Starbucks kurang membuat iklan tentang produk mereka. Dan ini menjadi salah satu punca di mana para pelanggan mereka tidak mengetahui tentang produk apa yang terbaru di dalam menu Starbucks. Seperti KFC, Pizza Hut dan McDonald's, mereka membuat pengiklanan tentang produk mereka seperti di televisyen, iklan di YouTube dan yang terakhir sekali di billboard highway. Ini bertujuan untuk memberitahu para pelanggan mereka tentang produk apa yang bakal mereka akan keluarkan. Yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu terlalu banyak sangat cawangan. Disebabkan terlalu banyak sangat cawangan yang telah dibuka, penjualan di setiap kedai Starbucks semakin menurun dan mereka terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk meningkatkan semula hasil jualan mereka. Jadi, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afrin Zahra binti Norman dan saya dari kelas DP1C. Saya akan menerangkan tentang threat ataupun ancaman bagi syarikat Starbucks. Antara ancaman pertama bagi syarikat Starbucks ialah persaingan dengan kedai kopi yang menawarkan harga yang lebih berpatutan. Starbucks telah menawarkan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga kedai kopi yang lain, di mana harga kedai kopi yang lain menawarkan harga yang lebih murah berbanding dengan harga kedai kopi di Starbucks. Hal ini dapat mengancam kestabilan masa depan Starbucks kerana banyak kedai kopi di luar sana yang menawarkan harga yang lebih berpatutan dan semua golongan mampu untuk mencubanya. Yang kedua, cita rasa pengguna yang selalu bertukar. Setiap pengguna mempunyai cita rasa yang sering bertukar dan kebanyakan pengguna lebih gemar untuk mengikuti peredaran zaman seperti mencuba minuman-minuman yang tular di media sosial, dan ini adalah mewakili salah satu ancaman bagi syarikat Starbucks pada masa yang akan datang. Yang ketiga, harga kopi yang tidak konsisten. Harga pasaran biji kopi yang berkualiti ada kalanya mengalami naik turun harga yang agak ketara dan Starbucks tidak dapat mengawalnya. Jadi, syarikat Starbucks terpaksa mengikuti harga pasaran biji kopi tersebut kerana mereka mementingkan kualiti setiap kopi yang mereka sajikan di kedai mereka. Yang keempat, persaingan dengan jenama besar yang lain. Persaingan antara jenama-jenama yang besar seperti jenama Dunkin' Donuts, McDonald's, Costa Coffee juga dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukan pasaran Starbucks kerana jenama-jenama tersebut mempunyai tarikan yang tersendiri dan ini dapat merosotkan hasil jualan Starbucks kerana banyak pilihan jenama yang lain. Yang kelima, COVID-19. Starbucks telah menutup hampir separuh cawangan kedai mereka di China kerana munculnya wabak COVID-19 ini dan mereka terpaksa membuang separuh pekerja mereka. Dan hal ini dapat memberi kesan yang sangat negatif terhadap kewangan syarikat Starbucks pada tahun 2020. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Dalia Akilah binti Peju dari kelas 3H1C. Saya di sini ingin menerangkan tentang peluang syarikat Starbucks. Peluang syarikat Starbucks yang pertama ialah peluasan yang meningkat. Syarikat ini merupakan syarikat yang besar dan mendapat perhatian orang ramai. Starbucks mempunyai kedai kopi yang hampir berada di seluruh negara. Ini dapat memberi peluang yang besar kepada syarikat Starbucks. Syarikat ini juga mempunyai banyak cawangan, jadi mereka dapat memperluaskan lagi ekonomi. Peluang yang kedua ialah mempelbagaikan menu baru. Hampir setiap tahun syarikat ini mengembangkan idea dengan memperkenalkan menu baru seperti muffin, sandwich, pelbagai jenis air kopi dan lain-lain. Dengan memperkenalkan menu baru ini, mereka mendapat keuntungan dan sambutan yang besar di pasaran. Yang ketiga ialah perkongsian bersama syarikat lain. Apabila dua syarikat bekerjasama, mereka dapat mengembangkan lagi ekonomi. Selain daripada itu, pertembungan idea dari dua syarikat dapat memperluaskan lagi idea mereka. Ini juga dapat mengekalkan kedudukan syarikat tersebut. Yang keempat ialah kepelbagaian perniagaan. Syarikat ini dapat mempelbagaikan operasi perniagaannya untuk meningkatkan prestasi pendapatan secara keseluruhan. Selain itu juga, mengembangkan idea produknya sesuai dengan pilihan pelanggan juga merupakan peluang yang menguntungkan. Peluang syarikat Starbucks yang kelima ialah keuntungan yang sejajar. Starbucks mempunyai peluang untuk meningkatkan lagi ekonomi yang beroperasi di seluruh negara. Syarikat ini sentiasa mendapat perhatian daripada orang ramai. Mereka juga mempunyai pelanggan yang tetap. Dengan itu, mereka dapat menganggarkan hasil yang mereka akan capai dalam masa 1 bulan. Syarikat ini juga mendapat keuntungan yang berterusan. Kesimpulannya, untuk mendapat kejayaan dalam sebuah organisasi syarikat bukanlah suatu perkara yang mudah dan senang untuk diperoleh oleh setiap syarikat. Sebagai pengurus, mereka perlulah mengembangkan idea mereka dari semasa ke semasa agar dapat mengembangkan lagi syarikat mereka pada masa kini dan pada masa akan datang. Analisis SWOT ini amat penting untuk dijadikan panduan bagi setiap syarikat untuk meningkatkan lagi strategi syarikat mereka
Ia juga dapat membantu memperlihatkan lagi pencerahan realiti dalam setiap perniagaan. Walaupun sekecil mana pun kekuatan dan peluang yang ada, ia tetap menjadi elemen yang baik dan wajar dimanfaatkan dalam memperkasakan lagi strategi pemasaran syarikat mereka. Seperti Starbucks amat mementingkan penyelaras dan menumpukan perhatian dalam perniagaan teras kepada mereka sebagai perkhidmatan terbaik dan kualiti terbaik dalam menghasilkan produk yang berkualiti dan meningkatkan pengkhususan industri kopi.